Boleh Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita iaitu pada surah Al-Kahf, surah yang ke-18 dan kita akan sambung pada ayat yang ke-62. Baik, sebelum kita lanjut pada ayat 62, kita kembali pada ayat yang ke-60 merupakan permulaan kepada cerita yang baru, subtopik yang baru berkaitan tentang ilmu, fitnah ilmu, iaitu tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khadir. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memulakan perkataan dengan kalimah wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Musa, dan ingatlah ketika, perkataan wa id tu tuan-tuan iaitu ingatlah cerita kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, cerita yang Allah cuba ingatkan kepada kita sebagai satu teladan dan pengajaran. Dan ingatlah ketika id qala, ketika Musa berkata dengan fatah, li fatahu, iaitu kepada pembantunya ataupun orang mudanya. Siapa tuan-tuan? Yang ini adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun merupakan orang kanan, murid kanan, pembantu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan selepas Nabi Musa, yang memimpin Bani Israel selepas itu adalah Yusha' bin Nun yang diangkat menjadi Rasul. Yang diangkat menjadi Rasul. Selepas itulah menjadi Nabi selepas itu, Yusha' bin Nun. Jadi, Lifatahu adalah merujuk kepada pembantu Nabi Musa alaihissalam, iaitu Yusha' bin Nun. Apa kata Nabi Musa? Iaitu, La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Iaitu, kata Nabi Musa, aku tidak akan berhenti, la abrah, iaitu tidak akan berhenti ataupun tidak akan berhenti daripada berjalan, hatta sehinggalah ablugha, iaitu aku sampai ke Majma'al Bahrain, iaitu pertemuan di antara dua lautan. Pertemuan di antara dua lautan. Al-Bahrain ni bukan Bahrain tuan-tuan. Ingat Bahrain pula. Bahrain pula bukan. Bahrain ni adalah merujuk kepada dua lautan. Bahrain tu namanya daripada Bahrain lah, pertemuan dua lautan. Ataupun kata Nabi Musa, au amdiya huquba, ataupun aku akan berjalan hukub, iaitu aku akan berjalan sampailah. Hukubah ni kita dah bincang dah. Dalam bahasa Arab, hukub ni adalah merujuk kepada iaitu 80 tahun. Perjalanan walaupun cecah sampai 80 tahun, itu adalah dari sudut kiasan lah. Maksudnya aku tak akan berhenti berjalan walaupun sejauh mana pun, semata-mata seperti mana yang Allah perintahkan. Apa ceritanya tuan-tuan?
iaitu daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Al-Imam Bukhari. Ini kita bincang sedikitlah berkaitan tentang hadis ni. Ceritanya daripada hadis riwayat Al-Imam Bukhari, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita berkaitan tentang Nabi Musa alaihi salam. Daripada Ubay bin Ka'ab, dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu sesungguhnya Musa pernah berdiri dan memberikan ceramah kepada Bani Israel. Nabi Ubay bin Ka'ab ni dengar. Nabi SAW cerita Nabi Musa pernah ceramah kepada Bani Israel, dan dia ceramah tu mengkagumkan. Sebab apa mengkagumkan? Sebab masa Nabi Musa cerita, ramai yang tersentuh, ramai yang insaf, ramai yang mendapat hidayah daripada Allah, sebab dia Rasul kan. Jadi dakwahnya tu diterima, mengkagumkan. Lalu ada kalangan daripada sahabat Nabi Musa ni, kalangan orang Bani Israel, maka dia pun bertanya kepada Nabi Musa. Ini Nabi cerita, Nabi SAW cerita. Dia tanya pada Nabi Musa. Kata pemuda ni ataupun sahabat Nabi Musa, kalangan Bani Israel ni, dia kata, wahai Musa, siapakah orang yang paling banyak ilmunya? Ada tak orang yang lebih alim daripada engkau ni? Sebab kami tengok kau ni mengkagumkan lah. Hebat sangat. Cara bercakapnya, ilmunya, memberi kesan, perbahasannya hebat. Lalu Nabi Musa jawab, aku. Dan perkataan Nabi Musa ni bukan Nabi Musa sombong. Bukan. Tapi logiknya dia adalah Rasul kepada Bani Israel. Sudah tentulah dialah yang paling tahu tentang syariat zaman dia kan. Itu logiknya. Cumanya kesilapan Nabi Musa tu sepatutnya dia kena jawab apa? Sepatutnya dia jawab apa? Sepatutnya dia kena jawab Allahu a'lam. Allahu a'lam. Sepatutnya dia jawab yang tu. Allah lebih maha mengetahui lah. Sepatutnya. Dia menyebut bukan dengan nada sombong. Kan? Bukan sombong. Tapi adalah untuk secara logiknya memang boleh diterima. Akulah lebih tahu sebab aku Rasul. Syariat ni zaman aku. Akulah yang paling diberikan ilmu. Tapi kesilapan itu adalah sepatutnya dia menyebut perkataan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Salah ke Nabi Musa? Tak salah. Sebab orang tu tanya siapa yang lebih tahu. Mestilah merujuk pada manusia kan. Sebab perkataan tu man dalam hadis man. Man ni adalah merujuk kepada makhluk yang diberikan akal. Man. Itu perkataan man. Kalau ma, itu merujuk kepada sesiapa pun. Sama ada berakal ataupun tak berakal. Itu istilah dia lah. Jadinya, patutnya perkataan tu yang keluar. Tapi Nabi Musa kata aku. Asbab daripada tu, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa. Iaitu Allah wahyukan. Iaitu Allah mencelanya. Bukan mencelalah. Maksudnya Allah Ta'ala menegur Nabi Musa AS kerana ia belum diberi ilmu olehnya. Lalu Allah wahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku ada seorang hamba yang berada di tempat pertemuan dua laut. Dia lebih berilmu daripadamu. Musa pun berkata, Ya Rabb, bagaimana aku boleh menemuinya? Allah berfirman, kenapa dialog hadis yang Nabi cerita ni macam perbualan antara Musa dengan Allah? Sebab kena ingat, Musa ini wa kalamallahu Musa taklima. Dia boleh cakap langsung dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dialog tu adalah macam direct secara langsung. Jadi Nabi Musa tanya, macam mana aku nak jumpa hamba kau yang berilmu tu? Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Musa AS, pergilah dengan membawa seekor ikan. Dan letakkanlah dia di dalam bekal kamu. Ini perintah. Bawa ikan dan jadikan dia sebagai bekal makanan. Di mana ikan itu hilang, di situlah adanya hamba-Ku. Ini adalah hadis kursi. Ya betul. Ini adalah hadis kursi. Hadis kursi, hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Okay, daripada Ubay bin Ka'ab. Ini cerita dia lah. Okey, baik. Jadinya, Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap dah. Ni ikan ni, kamu letak dalam bekal. Ikan yang letak bekal ni, dia adalah Al-Hud. Al-Hud ni adalah ikan yang dah mati. Yang telah digaul dengan garam. Sebab dia perjalanan jauh. Nak bagi dia tahan lama tu, digaul dengan garam lah. Dah mati dah ikan ni. Tapi Allah kata, bawa ikan ni, mana ikan tu hilang, di situ kamu akan jumpa hamba-Ku. Dalam hadis ni, Nabi menyebut
nama lelaki tu adalah Khadir. Kita sebut Khidir kan? Tapi sebetulnya adalah Khadir. Kenapa Khadir? Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Nabi cerita, kenapa dipanggil sebagai Khadir? Lelaki ni namanya Khadir. Siapa boleh tahu? Betul. Khadir tu artinya adalah hijau. Kenapa hijau? Kenapa hijau? Sebab Al-Imam Bukhari cerita, hadis Nabi, Khadir ni tempat yang dia beribadah, kawasan tu akan jadi subur. Dalam hadis sebut, dalam tafsir Al-Hafiz Ibn Kathir pun bawa riwayat ni. Tempat mana yang dia beribadah, dia duduk beribadah, maka kawasan tu menjadi subur. Dan benda ni tak pelik lah, sebab dia hidup sezaman dengan Nabi Musa. Yang mana zaman Nabi Musa ni adalah zaman yang berlaku benda-benda pelik ajaib ni. Sebab dia zaman sihir kan. Jadi ini yang berlakulah kepada tempat mana yang dia beribadah tu, kawasan tu akan menjadi hijau, subur. Yang saya baca hadis ni, cerita ni tuan-tuan kena, dia akan berkait-kait lah. Kadang dia ke depan, kadang dia ke belakang. Maksudnya, sebab itu kalau kita nak mulakan cerita ni, kita kena tahu keseluruhan cerita dulu, barulah kita boleh nampak lah apa yang nak dibentangkan. Cuma tak apalah. Kita sentuh lah mana yang kita dapat. Okey, sekejap saya tengok hadis dia. Mana hadisnya? Hadis panjang. Okey, dalam satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan, innama sumiyal khidr li'annahu jalasa ala farwah. Ada seorang yang dinamakan sebagai Khadir ataupun Khidir lah. Sebab dia ni kalau duduk di atas farwah. Farwah ni iaitu tempat yang kering, gersang ataupun rumput yang dah hancur dah. Fa idza hiya tahtazzu khadra. Maka dia akan berubah menjadi hijau. Rumput tu bergerak dan menyerubah menjadi hijau. Sebab itu sayur-sayuran dalam bahasa Arab kita sebut sebagai al-khadrawat. Al-khadrawat. Perkataan yang sama. Kha, dot, ra. Akhdar. Ini semua perkataan yang menunjuk pada hijau. Hijau. Okey. Riwayat Al-Imam Bukhari daripada jalur Abu Hurairah. Okey. Itu asal-usul lah kepada nama gelaran Khidir ataupun Khadar. Nanti kita bincang, Khidir ni wali ke Nabi? Nantilah, ada pandangan-pandangan para ulama, kita cubalah bincang. Okey, ni baru starting masuk cerita. Kenapa perlu kita bincang benda ni detail-detail sikit? Sebab ini berkaitan dengan ilmu. Banyak benda dalam ilmu ni, nak bagi tahu sebenarnya kita ni jahil habis lah, tak tahu apa-apa pun. Melainkan, kita memang kena menuntut lah banyak benda. Okey, baik. Kemudian hadis ni sambung lagi. Lalu bila Nabi Okey, kata Nabi SAW, di mana ikan tu hilang firman Allah, maka di situlah Khidir itu akan berada. Maka Musa mengambil seekor ikan dan meletakkannya di dalam bakul bekalnya. Lalu dia pergi bersama dengan pemuda dia, Fatah tadi tu. Siapa? Iaitu Yushab bin Nun, pembantu dia, muridnya. Ketika keduanya mendatangi batu karang ataupun batu besar, ini disebut dalam firman Allah dan Quran. Keduanya meletakkan kepala dan tertidur. Ikan tu menggelepar hidup dan masuk ke dalam lautan. Dan kemudian ikan itu mengambil jalannya ke laut. Ini kita dah bincang lah, tapi saya akan ulang lagi. Lalu Allah menahan jalan air daripada ikan itu, maka jadilah air itu seperti terowong. Maksudnya, lautan tu membeku. Ada berlubang tuan-tuan. Ikan tu tiba-tiba hidup, mati ni kan ni, tiba-tiba hidup, masuk dalam tu. Kemudian, sahabatnya Yushak terbangun dan lupa nak ceritakan kepada Musa tentang ikan itu. Kemudian mereka terus berjalan, menempuh perjalanan siang dan malam. Pada keesokan harinya, Musa berkata kepada Yushak bin Nun, berkaitan dia rasa letih dan dia nak makan. Okey, itu cerita yang kita akan masuk dalam ayat ni lah. Tapi ini riwayat Al-Bukhari. Itulah starting Nabi cerita macam mana perjalanan ni bermula. Kenapa Allah perintah Nabi Musa jumpa dengan
Khidir ni adalah asbab kerana bila orang tanya pada dia, siapa yang lebih tahu daripada kamu ni? Katanya, akulah yang paling tahu. Tak ada orang lain. Okay, yang itulah menjadi asbab. Okey, baik. Jadinya ilmu kita besar tinggi mana pun, hebat mana pun, tetap ada yang lebih mengetahui daripada kita. Kita mungkin pakar dalam satu bidang, tapi bidang yang lain kita kena terima yang kita tak tahu. Profesor ke? Ya betul. Apa-apa yang kita sentiasa kena biasakan Allahu a'lam lah. Allah lah Tuhan yang Maha mengetahui. Walaupun kita dah baca banyak kitab, kita dah kaji sedalam-dalamnya, research kita bla bla bla. Apa-apa bidang. Saya boleh kata secara tepatnya macam ni lah. Dalam bidang sains ke, perubatan ke, tetap sebut Allah yang Maha mengetahui. Itu pengajaran dia lah. Okey, kemudian falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhaza sabilahu fil bahri saraba. Ini kita dah bincang dulu kan. Kemudian yang mana Nabi Musa dan Yusha ni telah sampai, sampai ke pertemuan dua lautan itu. Dah sampai dah ke dua lautan tempat pertemuan, tapi dia tak tahu itu tempatnya, dia tak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bainihima, di antara kedua mereka ni adalah nasiya hutahuma. Mereka ni lupa tentang ikan tersebut. Allah gunakan perkataan hut, ikan ni dah mati bergaul dengan garam lah. Okey. Asalnya mereka dah sampai tapi Allah lupakan. Kenapa Allah gunakan perkataan nasiya? Okey, kenapa Allah menggunakan perkataan nasiya? Nasiya tu adalah lupa. Dua orang yang lupa. Siapa lupa? Nabi Musa lupa. Dan satu lagi Nabi Yusha pun lupa. Patutnya yang lupa adalah Yusha je. Sebab ceritanya, bila ikan tu hilang, Yusha ni dia nampak ikan tu masuk dalam air lautan tu. Tapi dia lupa nak cerita kepada Nabi Musa. Tapi kenapa Allah kata dua-dua lupa? Kenapa tuan-tuan? Banyak. Akak banyak buat research lah. Okey, bagus. Betul. Iaitu pertama, Yusha, dia lupa untuk ceritakan. Para ulama bincang, kenapa Yusha ni lupa? Pertama adalah sebabkan makanan ni adalah makanan majikan dia, tuan dia. Sepatutnya mustahil dia boleh lupa. Ni bukan makanan dia. Kalau makanan dia bolehlah ignore kan. Ni makanan tuan dia. Macam mana kamu boleh lupa? Yang kedua, boleh jadi asbab kerana benda mukjizat ni dia dah selalu tengok dah. Kalau saya lah, tengok ikan mati melompat masuk dalam lautan. Lautan membeku pula. Takkan saya boleh lupa? Mustahil lah. Mustahil kan? Tapi sebabkan kemungkinan dia dah selalu tengok mukjizat Nabi Musa AS. Tongkat jadi ular. Sekali ketuk atas batu terpancut 12 mata air. Kemudian tongkat pukul lautan, terbelah lautan. Terlalu banyak dah. Sampai dia pun dah tak apa heran sangat. Contohlah. Itu pandangan lah. Yang berikutnya, kenapa Nabi Musa ni Allah kata lupa? Sebab dia lupa nak bertanya. Sedangkan itulah wahyu Allah, perintah. Dekat mana ikan tu hilang, di situlah kamu berjumpa dengan hamba-Ku tu. Patutnya Nabi Musa sentiasa ingatlah. Dia jalan je sampai kat satu checkpoint, ada ikan lagi tak? Ada. Okey, teruskan lagi. Jalan, ada lagi ikan tak? Tak ada dah. Oh, kat sini tempat. Sepatutnya macam tu. Tapi dia pun lupa nak tanya. Kawan ni lupa nak bagi tahu, Nabi Musa lupa nak tanya. Sebab itu Allah sebut dua-dua dalam keadaan lupa. Okey. Kemudian kata Allah Taala, fattakhaza sabilahu, ikan tadi tu telah mengambil jalannya fil bahri saraba, masuk ke dalam lautan saraba. Dia menembus masuk dalam lautan, ada terowong. Yang inilah yang diceritakan, yang mana berlakulah mukjizat, air itu ditahan oleh Allah membeku. Sampai ikan tu boleh masuk dalam terowong tu lah, berenang masuk dalam tu. Banyaklah riwayat dekat sini kalau tuan-tuan baca, antaranya dia terkena ainul hayah. Kan saya pernah cerita dulu kan, iaitu air kehidupan. Yang ni yang orang duk cari ni.
Nabi Khidir ni umurnya panjang sebab dia minum air kehidupan. Dia minum tak mati-mati. Ini benda-benda yang tak betul lah, tak betul. Okey. Baik, kemudian Allah Taala sebut pada ayat 62, falamma jawaza. Okey, falamma jawaza. Dan tak kala Nabi Musa dan Yusha ni jalan jauh lagi. Dia teruskan perjalanan, dia tak sedar ikan tu. Okay, dia pun jalan jauh lagi. Lebih daripada sepatutnya dia sampai tapi tak tahu, tak sedar, dia pun jauhkan lagi perjalanan. Qala li fatah. Maka Nabi Musa berkata kepada pembantunya. Apa Musa kata? Iaitu atina ghada'ana. Okey, atina ghada'ana. Datangkan kepada aku iaitu makanan tengah hari aku. Okey, datangkan kepada aku makanan tengah hari aku. Baik. Tuan-tuan, saya lupalah. Sambil kita cerita ayat ni, kita cerita tentang faedah dia, hikmah cerita ni. Pertama, hikmah yang Allah Ta'ala nak sebutkan, pertama, iaitu dalam menuntut ilmu ni, Allah Ta'ala tunjukkan pada ayat 60 tadi tu, Musa ni dia kata apa? Aku nak pergi jumpa lelaki yang Allah janjikan ni, walaupun aku terpaksa berjalan hukuba. Amdiyah hukuba, walaupun sejauh 80 tahun perjalanan. Itu menunjukkan kepada kita, menuntut ilmu ni perlulah kita ada kesanggupan dan ia adalah perjuangan. Walaupun perjalanan tu jauh, walaupun terpaksa meninggalkan wilayah kita, negeri kita, pergilah menuntut ilmu. Sebab itu adalah tuntutan. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Yang keduanya, iaitu menunjukkan kepada kita, Nabi Musa ni, dia kan Rasul kan? Dia pendakwah, Rasul. Dan dia ada ilmu. Tapi Allah tunjukkan kepada dia, setiap pendakwah ni, dia perlu top up ilmu dia. Dia berhenti seketika, bercuti sebentar daripada kerja dakwah dia, bukan untuk dia berhibur, bukan untuk dia berehat-rehat, tetapi adalah untuk top up ilmunya. Ini tuntutan. Kalau ikutkan Musa kata, takkanlah aku nak kena tinggal umat aku ni. Macam mana aku nak pergi? Tak. Allah Ta'ala tunjukkan, walaupun dia Rasul, tapi atas keizinan Allah, dia tinggalkan sebentar umat dia dan dia pergi menuntut ilmu. Sebab ini adalah satu perintah. Jadi kalau kita yang bukan Rasul ni, yang ilmunya pun tak banyak, tapi kita bekerja sebagai pendakwah, ambillah sedikit masa adalah untuk berhenti seketika dan pergi belajar. Pergi daurah, pergi muzakarah, pergi berbincang, bertukar fikiran dengan sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Okay, itu antara tuntutanlah kepada kita. Okey. Baik. Dan yang berikutnya, pengajaran dekat sini adalah kalau kita seorang ibu bapa, maka berikanlah peluang kepada anak kita untuk pergi menuntut ilmu. Belajar ni luaslah. Belajar secara formal ataupun informal. Kita belajar untuk lepaskan anak-anak ni dengan kematangan yang mereka ada pergi menuntut ilmu. Jangan ditahan-tahanlah. Jangan disekat-sekat peluang-peluang kepada mereka. Kamu belajar kat sini je lah. Sedangkan dia ada potensi, dia ada kemampuan dan ada kelayakan untuk pergi lebih jauh, lepaskanlah. Kita sebagai orang tua kena belajar untuk melepaskan. Benda-benda ni sukar, tapi itulah sebagai satu jihad kita untuk agama kita. Okey, itu yang ditunjukkan pada cerita tentang ayat 60, ayat 61 ni. Nabi Musa berhenti seketika dakwahnya dan pergi menuntut ilmu. Okey. Okey. Baik. Okey. Dari satu sudut pelajari ilmu, okey, soalannya lah, apa pandangan ataupun fatwa lah orang Muslim belajar agama ni di negara yang bukan Islam? Sepatutnya kalau nak belajar agama, better awak pergi ke Timur Tengah kan, yang memang
Inilah tempat lahirnya satu negara Islam, masyarakat Muslim, ulama-ulama yang lahir di situ. Kenapa perlu sampai ke United Kingdom? Pandangan saya sendirilah, ini bukan fatwa, ini pandangan saya sendirilah. Boleh rujuklah fatwa-fatwa yang lain, tapi pandangan saya, sebenarnya pandangan saya, dari sudut belajar untuk mendalami agama, ya, pergilah kepada ahlinya kan. Allah pun perintahkan, kalau kamu nak bertanya, tanyalah kepada ahlu zikr. Dia ni orang yang memang dalam bidang belajar. Tapi bila kita belajar master, PhD, sebenarnya dia bukan dari sudut ilmu tu, bukan dari sudut kitab dan sebagainya, tetapi dia dari sudut teknikal. Belajar untuk buat research, macam mana belajar untuk kita hadiri persidangan. Dan bila kita jumpa macam sahabat saya, dia PhD dalam bidang kewangan Islam. Tapi dia punya pensyarah yang mengajar kewangan Islam ni orang Muslim lah. Tapi dia punya kawan, kira partner ataupun penyemak dia yang partner dengan supervisor dia ni adalah kalangan Yahudi. Dia ni pelajar Jordan ni. Degree dengan master dia di Jordan. PhD-nya dekat Scotland. Okay? Kat Aberdeen kan. Bila ditanya kenapa macam tu, dia kata dia membantu saya untuk luaskan cara saya berfikir. Dia belajar dalam bidang syariah. Tapi itulah menyebabkan dia luas lagi berfikir. Dia tak jumut lah. Sebab kalau duduk dalam masyarakat Muslim ni, kita tak jumpa dengan orang-orang bukan Islam, kadang-kadang fatwa kita ni keras. Sebab semua orang beriman kan. Tapi bila kita duduk jadi minority, kalangan kita bukan Islam pula, kita akan cuba belajar untuk adaptasi ilmu yang kita ada ni dengan sesuai dengan masyarakat. Itu bagi saya lah. Kalau nak belajar pure agama ni, pergilah ke negara Arab. Tapi kalau nak belajar bab teknikal, macam mana skill dari sudut research dan sebagainya, tak salah lah untuk pergi ke luar. Okay, tapi kalau belajar syariah, kitab syariah daripada bukan Islam, itu salah lah. Apa-apa salah, memang batil lah. Sebab dia pun tak mengamal, dia pun mengajar macam itu, itu salah lah. Tapi dari sudut teknikal tak ada masalah. Ya, betul. Betul. Sebab dari sudut ilmu akademik memang dia tak ada batasan kan. Dia berpegang kita ni duduk di tengah-tengah. Kita tak berpihak kepada mana-mana kan. Saya ikut orang ni kata, saya ikut orang ni kata. Kemudian kita melihat daripada neraca akademik. Dia tak ada satu sudut pandang yang ini salah, orang ni salah. Tak ada. Kita duduk kat tengah-tengah. Dan kita mendalamilah, buat research tentang sekian pandangan. Lepas tu saya tak ingat lah, ada seorang sahabat saya, dia buat kajian, dia bukan buat kajian, dia belajar. Ada seorang pensyarah Muslim ni, di luar negara lah. Dia tak setuju untuk Nabi SAW ni dijadikan sebagai kajian. Ada orang kata, boleh. Nabi SAW ni kita buat research tentang dia. Tapi bagi dia, dia kata saya tak setuju. Sebab seolah-olahnya, yalah bila buat kajian, kita nak cuba tengok sudut baik, sudut tak baik. Tapi ada orang kata, Nabi tu hidupnya dipandu dengan wahyu. Carilah kesalahan, takkan jumpa salah. Betul juga. Tapi dari sudut yang ni pula, betul juga. Seolah-olahnya macam kita ni nak kaji, sebab orang akademik akan tengok, salah-salah, betul-betul kan. Seolah-olahnya macam nak tengok kesalahan-kesalahan Nabi. Dia tak setuju. Macam itulah. Dia pandangan tu luas lah. Pandangan tu luas. Yelah, betul. Tak nafikan. Dan banyak berlaku juga. Kan, orang Muslim belajar luar negara, balik-balik liberal. Balik-balik cara berfikir dah berubah. Jadi sebenarnya dia depend kepada kita juga. Depend kepada individu tu. Sejauh mana ilmu kita dan sejauh mana yang kita nak sebenarnya. Kalau kamu pergi untuk belajar dari sudut teknikal, untuk buat research dan sebagainya, okey. Tapi kalau kamu nak belajar agama, dalami agama tu daripada orang macam ni, tinggalkan. Tapi sebabkan kita kadang-kadang tak ada ilmu, belajar mana tafsir? Belajar dekat universiti sekian-sekian. Bukan dia belajar research tu. Ilmu tafsir tu, pandangan, cara huraian, syarah dia, ambil daripada orang yang daripada, macam ni. Salah lah, batil lah. Biarlah belajar dengan ahli dia. Yang memang diiktiraf. Dia ni, ulama' ni, guru ni, memang ulama'-ulama' dunia setuju. Dia ni memang ulama' tafsir. Macam tu. Orang macam itulah kita kena belajar. Okay? Dalami. Okay. Baik. Kemudian, sekarang kita tengok ayat yang ke-62. Bila Nabi Musa ni lapar, ni signal lah.
Signal yang mana dia dah terlepas perjalanan dia. Perjalanan jauh tu dia dah terlepas. Jadi Allah datangkan signal supaya patah balik ke tempat pertemuan dua lautan tu. Iaitu dengan signal Nabi Musa ni kelaparan. Kalau kita belajar sirah, Nabi Musa ni antara Rasul yang ulul azmi yang memiliki kekuatan. Luar biasa kekuatan dia. Iaitu dia bertemu dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa ni 40 hari tak makan. Lebih daripada kemampuan manusia lah. Manusia ni mana mampu macam tu kan. Tapi Nabi Musa ni diberikan kekuatan macam tu. Jadinya Allah datangkan signal Nabi Musa ni lapar. Lapar. Kalau Nabi Musa ni tak lapar, lagi jauh lah dia jalan. Tapi Allah Ta'ala berikan dia signal lapar tu, maka dia berhenti dan dia minta makanan. Okay? Mana ikan yang kita bawa tu? Mana? Ikan tu kan dah masuk lautan kan? Sekarang dia tanya, mana ikan tu? Tapi yang bagusnya hikmah kat sini, Allah Ta'ala sebut, Atina ghada'ana. Musa kata apa? Datangkan kepada kami makanan tengah hari kami. Apa yang tuan-tuan faham kat situ? Pelik tak? Pelik tak? Tak pelik Nabi Musa menggunakan perkataan kami. Atina, na tu kami. Datangkan kepada kami. Ghada'ana, makanan tengah hari kami. Nabi Musa ni cakap dengan siapa? Dia cakap dengan Yusha. Kenapa dia gunakan perkataan kami dekat sini? Inilah menunjukkan kepada kita satu adab. Dari sudut ilmu ni, benda yang paling penting adab dan akhlak tu. Iaitu, Nabi Musa tunjukkan kepada kita, makanan ni walaupun makanan Nabi Musa, tapi Nabi Musa kata apa? Mana makanan kita? Kitanya makanan mana? Artinya, dia dengan pembantu dia makan makanan yang sama. Kadang kita ada pembantu, kita suruh dia ni, kita marah dia, saya gajikan awak, awak buat macam-macam kita suruh dia. Tapi dalam hal makan, dalam hal ni tak, kita beza-bezakan. Tak semestinya makan satu meja. Tapi cara makan, saya makan yang ini, awak makan yang jenis macam ni. Tu. Tapi tidak, Nabi Musa tunjukkan kepada kita antara adab dan akhlak ni, iaitu dia dengan pembantu dia makan benda yang sama. Kalau zaman kita tuan-tuan, kadang tuannya makan hidangan lain, pembantunya makan hidangan jenis lain. Dibeza-bezakan. Tak bolehlah. Sebab ini adalah sifat kemanusiaan. Adab kita, akhlak kita dengan sesama manusia. Okey, kemudian laqad laqina min safarina hadza nasaba. Lalu kata okey. Lalu kata okey. Okey, baik. Uh-uh. 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 Okey, baik. Kalau dari sudut saya lah. Okey, saya ulang dari sudut saya lah. Ada orang tanya. Sebab kita ada buat program. Baru ni kita ada buat high tea, dinner. Kita ada buat untuk sumbangan dakwah kita ke Peru nanti. Jadi, ke Colombia. Kemudian, makanan meja tu dijual asing-asing lah. Satu meja ni harga sekian, satu meja ni harga lebih murah lagi. Yang membezakan dia adalah dari sudut makanan. Yang mahal tu ada dessert, yang ni tak ada. Macam mana sudut tu pula? Boleh ke tak boleh? Kita ambil satu logik. Kita pergi ke kedai, kita ada kemampuan harta, kita beli dengan nilaian. Okeylah, saya nak beli lencok. Sebab saya ada mampu duit, saya nak beli lencok. Belilah. Kalau yang tak mampu, dia boleh beli nasi goreng lah. Berdasarkan kepada kemampuan. Adakah itu tak adil? Tak adalah. Sebab itu logiknya kemampuan masing-masing kan. Itu dari sudut saya. Kalau melainkan kita datang ni terbuka. Memang percuma contoh dalam kenduri kendara. Tapi sebabkan dia tengok darjat awak. Awak ni B40. Awak makan yang belah situ. Contoh. Awak T20. Awak makan belah. Itu salah. Kita double standard. Dia itu bagi saya lah, tak adalah kata tak boleh. Kita memuliakan
memuliakan. Ada sebab kita ni pun diajar oleh Nabi SAW ni, iaitu kita ni memberi tu sesuai dengan kedudukan seseorang. Ini adab juga. Ini adab. Dia ni ada dari sudut, mungkin dari sudut, contohlah kalau dalam perkahwinan, dia ni yang diraikan, pengantin, keluarga pengantin, kan? Jadi kita berikan special. Itu sesuai dengan kedudukan dia dalam majlis tu. Yang ini adalah orang awam. Kita berikan sesuai dengan keadaan dia. Itu bagi saya tak membezakan. Yang membezakan, kalau memang tak ada, benda ni umum. Semua orang datang kita raikan. Tapi kita beza-bezakan mengikut darjah. Itu salah. Tapi kalau dari sudut macam tu, tak ada masalah lah. Ni VVIP. Ataupun kita pergi satu majlis, ni majlis ilmu. Jadi, speaker kita khaskan tempat dia. Yang ini, yang orang ni datang, diberikan macam ni. Bagi saya tak adalah. Taklah kata kita double standard, tidak. Sebab kita meraikan, mengikut kedudukan seseorang. Okay? Sebab adil ni kan kena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil tu, sifat adil tu. Okey. Baik. Jadinya pada ayat ini Allah kata apa? Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita telah bertemu dalam perjalanan ini suatu kepenatan. Yang ini yang Nabi Musa kata. Bagi saya makanan kita tu, sebab saya lapar dah ni, jauh sangat perjalanan ni. Qala, maka Yusha' pun menjawab, ara'aita id awaina ila sakhrah fa inni nasitul huta wa ma ansaniyahu illa syaitanu an adhkurah. Kata Yusha', tidakkah engkau perhatikan, minta maaf, saya baca yang terjemahan yang lain. Terjemahan ni dia lain sikit. Okey. Baik. Maka Yusha' pun jawab, tahukah kamu ketika kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi dekat Sakhra tadi tu, ada tempat yang kita tidur sebelum ni, aku lupa nak cerita kepada kamu sebab ada syaitan yang lupakan aku, yang mana ikan itu telah mengambil jalan ke dalam lautan dalam keadaan, kata dia, wattakhaza sabilahu fil bahri ajaba. Dia ambil jalan dalam lautan itu dalam keadaan yang menakjubkan. Okay. Jadi ayat 63 tu adalah jawapan daripada Yusha'. Aku nak cerita dah kisah masa kita berehat dulu tu. Aku nampak ikan tu melompat masuk lautan. Dia ada terowong dalam lautan tu. Lautan membeku. Dia nak cerita macam tu. Aku tengok benda tu menakjubkan, menghairankan. Qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Dia pun berkata, itulah yang kita kehendaki. Ini jawapan Nabi Musa. Itulah yang aku nak tu, yang itu aku nak. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya fartadda, kembali kepada tempat yang mereka tidur tu. Atharihima qasasa, dan mereka mengikuti jejak langkah mereka. Sebab mereka berjalan di atas pasir kan, tepi lautan kan. Jalan atas pasir. Jadi ada bekas jejak-jejak kaki mereka. Mereka pun berjalan balik, patah balik ke tempat asal. Tempat ikan tu melompat masuk dalam lautan. Okey, jelas tuan-tuan Ini cerita dia. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa yang berlaku? Maka Allah Ta'ala pun berkata, fawajada abdan min ibadina. Maka Nabi Musa dan Yusha' ni bertemulah abdan min ibadina. Hamba yang Allah katakan itu daripada kalangan hamba-hamba kami. Tengok Walaupun Khidir ni berilmu, Allah tak sebut kedudukan dia. Dia Nabi ke, ada orang kata dia wali. Kalau Al-Mawardi sebut dalam tafsir, dia kata dia ni malaikat. Macam-macam tafsiran Ada kata dia Nabi, ada kata dia wali, ada yang kata dia malaikat. Tapi Allah tak sebut. Dalam hal ilmu, Allah memanggil semua manusia ni abdan. Itu kedudukan kamu. Sentiasa humble. Hebat mana pun kamu. Ayat yang ke-65. Okay. Hebat mana pun kamu, satu yang Allah ajar, iaitu sentiasa merendahkan diri. Sebab apa? Sifat orang yang belajar ni, dia tak boleh duduk dekat atas. Macam air terjun tuan-tuan, air tu akan turun kan. Ilmu ni akan bertakung kepada tempat yang berada di bawah. Kita takung ilmu ni. Kalau duduk atas, dia tak boleh. Kita kena sentiasa merendahkan diri. Sebab itu Allah tak sebut. Siapa Khidir ni? Rasul ke?
nabi ke, wali ke, malaikat ke, tak. Disebut adalah abdan min ibadina. Dia adalah hamba daripada kalangan hamba-hambaku. Merendahkan kedudukan. Dan ini mengisafkan kita lah. Kita bertaraf Profesor Anjung ke, Profesor Terulung ke, Profesor Emeritus ke, kita pencapaian hebat mana pun, diiktiraf dunia pun, kena tahu kita adalah hamba daripada kalangan hamba-hamba Allah. Maksudnya Allah letak selevel, setaraf, sama je. Aku beri kamu kelebihan sebab aku yang beri. Aku yang beri kamu kelebihan, bukan sebab kamu. Itu perkara yang setiap orang yang ada ilmu kena faham. Sebab biasanya bila dia ada ilmu, kadang-kadang dia tak mengherankan soalan-soalan yang remeh-remeh. Contohlah, saya sendirilah. Kadang kita adalah ikuti kuliah-kuliah YouTube kan, daripada sekian-sekian. Ataupun kadang-kadang ada satu live yang kita tonton. Kita zaman sekarang ni dari sudut nak menuntut ilmu, orang dahulu kena belajar jauh-jauh. Tapi orang hari ni jauh tu dah tak ada jauh dah, sebab dunia tanpa sepadan, dah didekatkan. Jadi belajar tu jangan kepada kalangan kita je, jauh lah guru-guru kita. Macam baru ni datang Dr. Sain Al-Kamali kan, datang pergilah belajar kan. Jadi adalah, dululah saya pernah lah komen, saya tanyalah, kenapa dalam perkataan Quran ni ada kala Allah guna id, ada kala Allah guna idza. Benda macam simple je lah, tak dijawab. Bahkan dia kata, pergilah baca kitab. Ni guru ni sebut macam tu. Kita pun, saya tanya ni bukan saya tahu, saya tanya sebab saya tak tahu. Tapi cara nada tu, kadang-kadang inilah sifat fitnah kepada ilmu tu. Bila Allah berikan ilmu, maka dia rasa orang lain tu remeh. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang dia bila ngajar, saya ni cakap ni sebab kamu, jangan tanya lebih sebab kamu tak tahu. Saya akan sesuai dengan level kamu. Jangan bincanglah ni sahih tak sahih. Kamu tak tahu pun. Kalau saya cerita sahih ke hadis ni, kamu tak tahu, tak faham pun teknikal tu. Jangan pandang rendah pada intelektual orang. Kamu kena letakkan diri kamu selevel dengan semua orang. Menyampaikanlah. Kalau kononnya dia tak belajar bahasa Arab, kamu explain lah sampai dia faham. Walaupun dia tak tahu, saya tak tahu Ustaz perkataan bahasa Arab, tak apalah. Kita cuma explain. Apa beza perkataan ni dengan perkataan ni? Bukan nak detail sangat pun, tapi yang penting orang faham dan orang rasa Allahu Akbar. Besarnya lah Allah Ta'ala ni. Dengan sudut ilmu tu dapat perbezaan-perbezaan macam tu. Itulah sepatutnya. Okay? Baik. Tapi kadang-kadang saya kuliah pada orang kampung je. Saya kuliah pada orang kampung je. Orang kampung ni tak perlu bincang detail-detail. Disiplin ilmu lah. Hadis sahih tak sahih lah. Dia meletakkan rendah kepada intelektual orang-orang kampung. Contohlah. Macam salah lah. Konsep tu salah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Atainahu, dan kami telah memberikan kepada hamba kami ni, yang di dalam hadis sebut kata Khidir ni, rahmatan min indina. Rahmah daripada sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami telah mengajarkan kepadanya min ladunna ilma, daripada kami ni, iaitu ilmu. Kalimah ladunna tu yang disebut sebagai ilmu ladunni. Okay, ilmu daripada Allah. Tapi perasan tak, Nabi Khidir ni minta maaf kan. Nabi Khidir ni Allah berikan dia dua kat sini. Apa dia? Pertama rahmah, yang kedua adalah ilmu. Rahmah dan ilmu. Baik. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah baca hadis Nabi, masa Nabi Musa ni dia masuk terowong kan. Kan dia nampak terowong tu beku kan. Dia pergi dengan Yusha ni masuk dalam terowong tu. Masuk, kemudian dia jumpa dengan lelaki ni, Khidir ni. Dan masa dia jumpa dengan Khidir ni, Nabi Musa beri salam, Assalamualaikum. Khidir terkejut. Dia kata, siapa yang sebut perkataan ni yang aku tak pernah dengar dekat negeri ni orang beri salam? Pernah dengar? Lalu, dia kata, aku Musa. Patutnya, semua orang alim tahu, ini Musa ni. Dia Rasul kan? Tapi, Khidir tanya, Musa mana? Musa daripada Bani Israel ke? Seolah macam tak tahu, tak kenal pun. Okay. Kemudian, Nabi Musa kata, ya, aku adalah Musa daripada Bani Israel lah, Rasul. Okey. Lepas tu tuan-tuan, Nabi Musa dan Nabi Khidir ni, dia kata apa? Khidir kata apa? Aku diberikan ilmu apa yang kau tak tahu.
dan engkau diberikan ilmu apa yang aku tak tahu. Di sini menjadi petunjuk kepada kita yang mana Khidir ni adalah Nabi. Khidir ni adalah Nabi. Sebab apa? Dia cerita tu adalah sama level. Kamu diberi ilmu apa yang aku tak tahu. Aku diberi ilmu apa yang kamu tak tahu. Dia macam satu level. Nak tunjukkan dia sama kedudukan dia lah sebagai seorang Nabi. Ini pandangan lah para ulama kita. Dan yang keduanya, perhatikan perkataan rahmah tu. Rahmah dekat sini adalah merujuk kepada kenabian. Okay, tuan-tuan boleh buka surah Az-Zukhruf. Cuba tengok surah Az-Zukhruf. Surah yang ke-43. Tengok ayat yang ke-31. Okay, sebab dalam Quran, perkataan rahmah ni, pertama dia menunjuk ayat surah 43, ayat 31. Kalau tuan-tuan buat nota, perkataan rahmah ni, dia merujuk kepada kenabian dan kadang-kadang merujuk kepada ilmu. Okey, ini dalilnya lah. Surah Az-Zukhruf, surah 43, ayat 31. Allah kata apa? وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ. Ketika mana orang-orang Quraisy cemuh Nabi SAW dengan berkata, kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian, kalau Quran ini betul-betul jadi bukti kenabian, ala rajulin minal qaryataini azim. Sepatutnya Quran ni diturunkan kepada orang yang besar daripada dua kota ni. Qaryatain. Qaryatain ni dua qaryah. Iaitu merujuk kepada negeri Mekah dan juga negeri Taif. Maksudnya cara orang Quraisy cemuh Nabi, kalau Quran ni daripada Tuhan, sepatutnya bukan turun pada Muhammad. Patutnya Quran ni turun pada orang yang lebih besar daripada Muhammad, orang yang lebih utama lagi. Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, contohlah Umayyah bin Khalaf ke. Sebab mereka ni orang hebat lah dekat kota Mekah dengan kota Taif ni. Contohlah, ini cara dicemuh Nabi. Lalu Allah Ta'ala tegur, Allah kata apa? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Kata Allah Ta'ala, adakah mereka ini, orang-orang Quraisy ni, yaqsimun, membahagi-bahagikan rahmata rabbik, rahmah Tuhan mereka. Maksudnya apa rahmah ni? Adakah diorang ni yang decide kenabian ni boleh diagih-agihkan? Itu perkataan rahmah tu. Kenabian. Okay? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja. Itu pertanyaan Allah Taala lah. Sebab Allah Taala cela ucapan daripada Quraisy yang seolah-olahnya mereka yang boleh decide. Aku nak pilih siapa jadi rasul ke, siapa yang jadi nabi itu ikut keputusan dia. Tak, itu ikut Allah Taala lah. Itu yang saya nak highlight tu perkataan rahmah tu. Okay? Pada ayat surah Az-Zukhruf ni, rahmah menunjuk kepada hal kenabian. Okay? Baik, jadi di sinilah para ulama sebahagiannya mengatakan bila Allah kata Allah memberikan rahmah kepada Khidir dan ilmu kepada Khidir, itulah isyarat yang mana Khidir ini adalah seorang nabi. Adalah seorang nabi. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi lagi tuan-tuan. Ya, Okey. Kemudian Allah Taala sambung lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala kata apa? Qala lahu Musa. Qala lahu Musa. Ayat yang ke-66 surah Al-Kahfi ayat 66 Allah kata qala lahu Musa. Berkatalah Nabi Musa kepada Khidir. Okay, telah berkata Musa kepada Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Okay. Nabi Musa kata apa pada Nabi Khidir? Iaitu, bolehkah hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda? Bolehkah aku mengikuti kau? Aku nak ikut perjalanan kau ni.
Dengan syarat engkau ajarkan kepada aku dan apa yang telah diajarkan kepada engkau sehinggalah aku ni faham. Sebab dia kan nak pergi belajar kan. Apa kat sini kita dapat pengajaran? Orang yang pergi menuntut ilmu, dia kena rendahkan diri dia. Rendahkan diri. Itu syarat utama untuk orang yang menuntut ilmu. Maksudnya kalau kita ni andaikan macam cawan ni, kita nak belajar, ada ilmu pun kita kena kosongkan cawan kita. Kosongkan cawan kita. Dan kita tadarlah sebanyak-banyak ilmu yang ada. Tapi kalau cawan ni penuh, tuan-tuan nak belajar, seolahnya nak isi air, melimpahlah. Takkan penuh. Jadi cara yang kita nak dapat ilmu ni, kosongkan cawan kita. Kita tahu, tapi tak apa. Saya pergi belajar. Saya nak dengar apa yang dia sampaikan. Itu cara sifat orang yang belajar. Kedua, perasan tak ayat 66 ni, Nabi Musa minta izin kepada Khidir untuk belajar. Sebab itu dia tanya dengan sopan tu. Hal attabi'uka, boleh tak kalau aku ikut engkau? Ala antul tu'allimani, dengan syarat engkau ajarkan aku apa yang aku tak tahu. Mimma ulimta rusyda, sampailah aku faham. Boleh tak? Dia merendahkan. Dan ini adalah namanya akhlak. Adab. Sebelum belajar ilmu, belajarlah bab adab dan juga bab akhlak. Sebab ramai orang makin berilmu, makin sombong. Makin berilmu, makin jahat. Makin berilmu, makin bersifat zalim kepada orang lain. Okay, itu satu pengajaran yang kita boleh belajar daripada Nabi Musa AS. Sedangkan dia adalah Rasul, tapi dia mengajar kita, ilmu ni perlu direndahkan diri kita untuk kita belajar. Dan yang keduanya, mestilah dengan akhlak dan juga adab. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya terlupa lagi tuan-tuan. Minta maaf terlupa. Tuan-tuan tengok ayat 65 tadi. Tuan-tuan perhatikan perkataan rahmah. Kita dah bincang tadi kan. Rahmah itu menunjuk kepada kenabian. Rahmah juga menunjuk kepada ilmu. Dan rahmah ni penting. Sebab tema pada Al-Kahfi ni sebenarnya rahmah. Kalau kita ingat kisah Ashabul Kahfi, ayat 10, Allah sebut tentang rahmah kan. Tengok surah Al-Kahfi ayat 10 tu, kita tak tengoklah, nanti tuan-tuan tengok balik. Kata rahmah tu Allah sebut pada surah Al-Kahfi. Kemudian pada kisah Musa dengan Khidir ni, Allah sebut pada ayat ni berkaitan tentang rahmah juga. Nanti tuan-tuan tengok cerita tentang Zulkarnain, Allah juga sebut cerita tentang rahmah pada ayat 98. Pengulangan ni bukan disengajakan. Tapi nak tunjuk apa pada kita? Contoh, pada kisah Musa ni kan fitnah ilmu. Nanti Khidir ni, dia buat macam-macam benda-benda yang Nabi Musa tak senang hati lah. Antaranya iaitu, dia pergi pecahkan perahu. Kedua, dia pergi bunuh budak. Ketiga, dia pergi bina balik tembok. Okey. Apa yang Nabi Khidir buat adalah dengan sifat rahmah. Maksudnya, ilmu ni sifat dia adalah memberi rahmah kepada orang lain. Sebab ada orang gunakan ilmu merompak. Saya ni memang pandai program. Dia jadi hacker tuan-tuan. Kan? Dia mencerobohi data-data negara, data-data bank. Saya ada ilmu ni. Saya jual data depositor kat bank ni kepada pihak ketiga. Tu yang kadang-kadang call tu, tak siapa-siapa call kan. Tahu pula kita punya maklumat. Orang ni lah orang ni. Sebab orang yang ada ilmu ni kadang-kadang dia tak bersifat rahmah. Iaitu apa yang dia buat untuk kepentingan dia. Sedangkan Allah Ta'ala ajar rahmah ni, awak ada ilmu, mesti ilmu tu mendatangkan rahmah, manfaat, kebaikan kepada orang lain. Ini fitnah ilmu kan. Nanti cerita Zulkarnain, fitnah kuasa, fitnah jawatan, Allah sebut lagi sekali tentang rahmah kepada Zulkarnain. Sebab pemerintah, penguasa, pemuka-pemuka, dia mesti ada sifat rahmah kepada rakyat dia. Itu tema dia tuan-tuan, tema dia. Sebab tu Allah ulang perkataan rahmah ni banyak kali. Sebab biasalah. Lagi berilmu, lagi jahat. Lagi berkuasa, lagi jahat. Kita yang tak ada kuasa, kadang-kadang kita tak rasa kan. Tapi bila dah ada kuasa, tengoklah macam mana nanti. Jadi itulah yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok ayat 67. Qala, maka Khidir pun menjawab, innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
Sesungguhnya engkau wahai Musa tidak akan tastati' mampu ataupun sanggup ma'iya sabra untuk sabar dengan aku. Inilah namanya ilmu Khidir yang Nabi Musa tak ada. Iaitu dia tahu benda yang akan datang. Kenapa dia tahu ilmu ghaib? Ingat, dia adalah Nabi. Allah beri ilmu pada dia yang Allah tak beri pada Nabi Musa. Ini antara dalil lah. Kenapa kita nak kata Khidir ni adalah Nabi. Kenapa tuan-tuan? Bila kita angkat Khidir sebagai wali, maka terbukalah pintu-pintu khurafat ni. Kan? Orang pun claim, Khidir ni hidup sampai hari ni. Contohlah saya dapat zikir ni daripada Nabi Khidir. Saya ni macam-macam lah tuan-tuan. Asal sikit je Khidir. Asal sikit je Khidir. Okay? Satu dalil daripada Nabi SAW. Nabi pernah sebut, kalau Musa hidup zaman ni, Musa akan menjadi pengikut aku. Ini Nabi sebut. Kalau Khidir hidup, sepatutnya Nabi Khidir mesti pernah bertemu dengan Nabi. Mesti. Okay? Tapi tak pernah sebut pun Nabi pernah jumpa dengan Khidir. Dan kalau Nabi pergi berperang, malaikat pun turun daripada langit ketiga dalam perang Badar. Dalam perang Uhud pun turun daripada langit kelima. Tak ada pun Khidir bersama dengan Nabi dalam peperangan. Mana perginya? Okay. Sebab itu, pandangan-pandangan yang berpegang kepada Khidir ni masih lagi panjang usianya adalah daripada riwayat-riwayat yang sangat lemah lah. Dari riwayat yang sangat lemah. Okay. Jadi sebab itu mereka berpandangan Khidir ni adalah seorang Nabi dan dia telah wafat lama dah. Sebab bila sebut pasal walinya, orang akan sebut Khidir ni wali. Saya tu lagi apa? Said Abdul Qadir Al-Jailani. Okay. Baik. Ni kalau cerita tuan-tuan boleh jadi perbalahan lah. Tapi benda itulah hakikat yang kita kena terima. Okey, baik. Kemudian, jadi bila Nabi Khidir kata lan tastati'a ma'iya sabran, kau tak akan mampu, sanggup untuk berjalan dengan aku, kau tak akan sabar. Itulah membuktikan ilmu yang ada pada Khidir. Dia tahu benda yang ghaib akan datang. Kenapa dia tahu? Allah beri dia ilmu. Allah beri dia ilmu. Okay? Dan perkataan sabran ni sering kali diulang dalam cerita ni adalah untuk menunjukkan kepada kita dalam menuntut ilmu, perkara yang sangat penting adalah kesabaran. Sabar ni kena sangat penting. Sangat penting dalam belajar ni. Daripada awal kita belajar sabar. Okay? Sabar dengan kerenah. Kewangan kita tak cukup. Sabar dengan macam-macam benda yang kita kena korbankan. Sabar dengan demam kerinduan pada keluarga, pada negeri tercinta. Itu semua kesabaran yang kita kena tempuh. Sabar dengan perangai guru-guru. Ada guru garang sangat, ada guru tak garang langsung. Dia tak push saya pun. Contohlah. Sampai saya pun kadang jadi lara lah. Macam-macam kerenah. Itu kita kena sabar. Dan sabar tu dia bukan masa tu. Lepas tu pun kena sabar. Sabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Ujian orang berikan ujian. Sabar masa orang berikan kedudukan pada kita. Sabar. Supaya tahan diri kita ni jangan sampai kita tunduk kepada syahwat kita. Sebab sabar ni bukan pada benda musibah. Dia juga sabar kepada benda-benda yang kita nak, syahwat-syahwat kita ni. Itu kena sabar. Sebab itu dalam menuntut ilmu ni, sabar adalah perkara yang sangat penting. Hari ni belajar, hari ni juga jadi cerdik. Hari ni belajar, hari ni dah rasa alim dah. Tak. Dia perlu menuntut, perlu belajar selama yang mungkin. Sabar. Terus sabar. Itu perkataan yang besar lah pada kisah fitnah ilmu ni. Kemudian ayat 68. Allah Ta'ala menyebutkan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kata Allah Ta'ala, dan betapa engkau akan dapat sabar atas perkara yang belum cukup pengetahuanmu tentang hal itu. Okey. Betapa saya baca dekat sini. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jawapan daripada Musa, Nabi Musa tanya pada Khidir, wa kaifa, macam mana engkau ni tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Macam mana engkau nak tahu aku ni sabar ke tak sabar sedangkan kau tak ada ilmu? Maksudnya kau tak berjalan lagi dengan aku. Tapi kau dah tahu dah aku ni tak sabar. Nabi Musa terlupa. Dekat situlah ilmu Nabi Khidir. Itulah ilmu dia. Allah berikan pengetahuan kepada dia. Okay.
qala satajiduni insya'allahu sabiran wala a'si laka amra. Lalu dia pun berkata, Musa pun berkata, insya-Allah kamu akan mendapatkan aku ni sebagai orang yang sabar. Aku ni adalah sabir, aku ni orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam apa-apa urusan pun. Wala a'si, dan aku tak akan menentang kamu. Amra, apa-apa urusan. Aku ikut je, aku follow je. Aku nak belajar ni, tak kisahlah. Ini menunjukkan kepada kita, sabar dengan kerenah-kerenah guru. Bukan guru buat maksiat, tuan-tuan sabar. Guru buat maksiat, oh tak apa. Guru ni dia tahu apa yang kita tak tahu. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Yang itu salah. Itu terang-terang salah. Tapi itulah sebahagian kita berpegang. Guru ni dia buat apa yang dia tahu, kita tak tahu. Jadi kita follow je. Salah. Itu salah lah. Itu mengikut membuta tuli. Sabar ni adalah dari sudut kerenah guru. Sebab dia manusia kan, ada fitrah-fitrah dia. Tak. Wa kaifa tasjab. Ya, sesungguhnya tu. Okey, minta maaf. Saya kata Musa tadi Okey, sebenarnya itu adalah ucapan daripada Khidir, sambungan daripada ayat 67 tu. Kan dia kata, kamu tak akan sabar, tidak akan sanggup sabar untuk bersama dengan aku. Dan Khidir pun kata, bagaimana kamu boleh sabar sedangkan kamu tak ada pengetahuan pun. Maksudnya tak tahu apa-apa lagi, kamu tak tempuh lagi. Tapi macam mana kamu boleh sabar dengan sesuatu yang kamu tak tahu? Barulah Nabi Musa jawab, insya-Allah aku ni orang yang sabar. Dan aku tak akan menentang apa-apa urusan yang kamu lakukan. Okey, terima kasih Puan Syima maklumkan. Okey, baik. Okey, inilah kalau dah terlalu banyak cakap, dia pun terlepas. Terima kasihlah. Itu artinya masing-masing cakna lah apa yang saya sampaikan lah. Okey. Alright, kemudian ayat yang ke-70. Qala fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Lalu dia pun berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa pun sehinggalah aku yang explain kepada kamu. Ini ucapan Khidir. Okey, pada ayat yang ke-70. Okey, kalau kamu ikut aku, ikut je. Jangan tanya apa-apa sehinggalah aku sendiri yang akan explain kepada kamu. Ini syarat yang diletakkan oleh Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Okey, ini saya tak explain tuan-tuan. Ini cerita. Kita baca pun kita tahu ini adalah cerita yang nak disampaikan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian maka bermulalah perjalanan dia. Okey. Dalam hal banyak bertanya ni, Puan Syima tanya, adakah ini kalau kita belajar ni jangan banyak bertanya kan? Okey, banyak bertanya ni dari dua keadaan. Ini disebutkan dalam hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim. Yes. Saya tak ingat saya catat ke tidak. Okey, ada satu hadis yang diriwayatkan dalam hadis Nabi tuan-tuan. Kalau pertanyaan itu dari sudut ilmu, pertanyaan itu dari sudut ilmu yang kita tak tahu, yang itu dibenarkan. Terus bertanya. Okay, terus bertanya. Yang tak dibenarkan adalah bertanya dalam hal sudut yang menambahkan keraguan. Yang itu yang dielakkan. Dan ini disebut dalam hadis kursi. Yang mana sampai satu tahap Allah Ta'ala cela manusia ni bila ditanya, sampai ditanya siapa yang ciptakan Allah. Maksudnya dia bertanya itu bukan tambah ilmu, tapi menambah keraguan. Yang itulah yang tak dibenarkan. Okay? Dalam belajar ni memang kena bertanyalah. Jangan malulah untuk bertanya. Okay. Tapi dalam hal yang menambahkan keraguan, tinggalkan. Okay. Jadi pada ayat yang ke-71, Allah Ta'ala cerita perjalanan yang mula-mula sekali. Dia pun jalanlah. Nabi Khidir pun izinkan. Izin dekat sini, dia izin untuk dia mengajar. Dan Musa pun
setuju untuk dia belajar. Sama-sama redha lah. Guru redha pada murid, murid pun redha kepada guru. Macam mana redha pada zaman kita, tuan-tuan? Kadang-kadang ada ibu bapa ni hantar anak dia belajar kat guru dia. Kat seorang guru ni lah. Tolong ajar anak saya. Kalau guru tu kata setuju, mungkin dia letakkan sedikit syarat dan sebagainya, maka parents ni yang wakil kepada anak ni, murid ni, kena setujulah syarat-syarat yang diletakkan kepada guru tu. Contohlah, dulu saya tengok ada seorang ni dia belajar hafiz Quran lah, belajar Quran. Dia hafal Quran. Dengan belajar dengan seorang guru secara personal coaching lah, belajar ilmu Quran. Guru ni letak syarat lah. Anak ni kalau nak belajar dengan saya, syaratnya dia tak boleh makan yang ni, contohlah. Ni ilmu daripada guru tu. Syaratnya dia kena mungkin macam ni. Ada syarat-syarat dia. Jadi bapak dia setuju ke tak setuju? Kalau redha, setuju, belajar. Maksudnya guru redha dengan syarat tu, bapak ni, wakil pelajar ni atau pelajar ni redha dengan ketetapan guru. Maka itu merupakan satu adab dan juga akhlak. Yang ini kita pun paksa-paksa guru tu, tolong terima anak saya. Anak kamu ni kelulusannya berapa? Contohlah kalau zaman hari ni kan. Subjek ni pun tak A, yang ini pun dia tak boleh kuasai, macam mana saya nak ajar? Susah ni. Kalau guru tak redha, tak apalah, saya cari guru lain. Itu cara adab kita. Tak, ini tak. Kita nak guru tu macam tu juga. Tapi anak kita tak push. Kita paksa guru tu terima. Jadi itulah antara perkara yang kita kena sama-sama. Guru redha kepada murid, murid pun redha kepada guru. Supaya apa? Tak ada rasa dendam. Bila guru ni kadang ada yang sifat tegas. Murid pula tak sabar kan. Ini bapak saya lah buat macam ni. Dia tak sabar, akhirnya berdendam. Belajar tu dia jadi tak faham. Jadi bermusuh pula dengan guru. Ini antaralah Ini bukan kita pukul sama semua tapi ini satu sudut lah yang kita kena faham. Berapa ramai seorang anak tak redha nak pergi belajar tahfiz, tapi bapak dia push dia. Pergilah belajar agama ni, pergilah. Anak tu ada kecenderungan lain tapi dipaksa. Janganlah paksa. Kita pujuk dia sampai anak ni setuju. Saya sendiri nak belajar. Jadi bila dia dah redha dan dia setuju, apa-apa keadaan pun dia boleh terima. Sebab itu kehendak dia. Kan beza dengan kalau dipaksa. Benda baik pun dia rasa buruk, benda buruk apatah lagi. Itu antara pengajaran. Okey, kemudian lalu mereka pun pergi berjalan bersama. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharqaha. Maka mereka pun berjalan sehingga apabila kedua-duanya raqiba, apabila Musa dan juga Khidir berjalan fi safinati kharqaha, iaitu dia menaiki sebuah as-safinah. Safinah kapal Safinah ni kapal lah. Okay? Dia naik satu kapal. Kharqaha, lalu dia pun melubangkan kapal tersebut. Dia tebuk, tuan-tuan. Dia ambil satu pisau, dia pergi tebuk kapal tu. Qala, maka dia pun bertanya, Musa pun bertanya, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Dia kata, apakah sebab engkau menebuk lubang ini sampai menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya apa yang kau buat ni salah. Laqad ji'ta syai'an imra. Apa yang kau buat ni salah, dia kata. Okay? Apa yang kau buat ni adalah salah. Lalu ayat yang 72 tu, qala, maka Khidir pun berkata, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lalu kata Khidir alaihissalam, iaitu dia kata, bukankah aku telah berkata kepada engkau, sesungguhnya kamu ni sekali-kali tak akan sabar apabila bersama dengan aku. Kamu tak akan sabar. Okay. Qala, maka Musa pun menjawab ayat 73, lam tu'akhizni bima nasitu. Dia kata, janganlah engkau salahkan aku kerana aku terlupa, dia kata. Walam turhikni min amri usra. Dan janganlah engkau bebani aku kerana kesalahanku ini dengan satu kesusahan yang lain. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey. Tuan-tuan buat nota sikit. Tak payah buat nota. Nanti apa? Nanti kita buat nota. Kemudian hujung sekali, tuan-tuan. Ayat-ayat tak habis lagi. Okey, kemudian tuan-tuan. Jadi kesalahan pertama iaitu dia tebuk lubang tu, kapal tu, dan kapal tu tenggelam bersama dengan penumpang-penumpang. Musa tak puas hati, dia tanya, kenapa buat macam ni? Kan tu kesalahan. Kamu lubangkan. Sebab dia daripada sebelah ni merentas satu tempat dengan kapal tu. Lalu ditebuk.
Lalu kata Khidir, kamu ni memang tak sabarlah dengan apa yang aku lakukan. Sebab tu aku kata jangan ikut. Tapi Musa pun minta maaf. Dia kata minta maaf lah, aku lupa. Dan kalau boleh janganlah buat benda-benda yang menyukarkan aku ni. Dia merayu jugalah. Okey, masuk cerita yang kedua. Ayat 74. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman. Maka mereka pun berjalan berdua-dua sehinggalah idza laqiya, apabila mereka bertemu ghulaman, iaitu berjumpa dengan seorang budak. Faqatalah, dan dia terus bunuh budak ni. Okey, budak ni dalam riwayat disebutkan di antara ramai-ramai budak dekat kampung ni, kan dia dah naik kapal rentas satu kawasan. Jadi dia pergi ke seberang lautan tu, ada satu kampung, dia jumpa dengan budak yang sangat tampan. Budak ni cerdik, cergas. Ini sebut dalam riwayat dalam ayat Quran tak sebut. Tapi dalam riwayat sebut dia ni cergas, cerdik, paling tampan. Siapa yang tengok akan rasa suka pada budak ni. Tapi datang Khidir bunuh budak ni. Dengan pisau yang dia pergi tebuk kapal tadi tu, pisau tu jugalah dia pergi bunuh budak ni. Qala, Musa yang tengok ni tak puas hati tuan-tuan. Dia pendakwah kan, dia rasul, jadi tak puas hati. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Lalu kata Nabi Musa, apakah engkau telah membunuh budak yang zakiyah? Budak yang bersih. Maksud bersih dekat sini, zakiyah tu. Budak ni bukan bunuh orang pun. Budak ni tak buat apa-apa pun. Tak ada sebab kau bunuh dia. Budak ni, kamu baru jumpa dia, tiba kau bunuh aje. Kenapa kau pergi bunuh dia? Dia bertanya, bukan dia tak puas hati, tapi bertanya soalan kan. Bi ghairi nafsin, iaitu kerana dia ni bukan sebab dia bunuh orang. Laqad ji'ta syai'an nukra. Jadi Allah kata dia ni, tuan-tuan tengok perbezaan dekat sini ayat dia. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-71, Allah kata laqad ji'ta syai'an imra kan. Itu ayat 71. Tapi pada ayat yang kita bincang ni, iaitu pada ayat 74, Allah kata laqad ji'ta syai'an nukra. Sebab dia tebuk lubang tu. Perkataan imra, kata Qatadah, itu benda yang aneh. Imra tu maksudnya aneh. Maksudnya, kenapa kau buat macam ni? Dalam keadaan aneh lah, pelik lah. Kau naik bot, dah sampai seberang kau tebuk pula. Itu perkataan dia. Tapi bila dia bunuh, Musa rasa, kau buat benda yang nukrah. Ni kesalahan yang besar ni. Ni kemungkaran ni. Kamu bunuh budak. Perkataan tu berubah tuan-tuan. Nak tunjukkan benda tu lagi besar dia punya musibah dia. Masalah yang dia buat tu lagi besar. Okey. Kemudian kata Allah Taala ayat 75, falamma jawaza qala li fatah, minta maaf. Salah ni. Ayat saya punya buku salah ni. Okey, minta maaf. Ayat 75 Allah Taala kata apa? Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Iaitu kata Khidir, bukankah aku dah kata pada engkau, alam aqul laka, bukankah aku dah kata pada engkau, innaka lan tastati', sesungguhnya engkau ni tak akan boleh mampu tahan ma'iya sabra, untuk sabar dengan aku. Qala, maka Musa pun menjawab, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Dia kata, jika aku bertanya kepada kamu tentang sesuatu selepas ini, tuan-tuan tengok, in sa'altuka, kalau aku tanya kepada engkau an syai'in, sesuatu perkara, ba'daha, selepas ini, fala tusahibni, maka janganlah engkau izinkan aku untuk menyertai kamu. Qad balagta min ladunni uzra, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan keuzuran kepada aku. Okey. Okey, tuan-tuan tengok ayat yang ke-76. Bila Nabi Musa kata yang Khidir ni buat kemungkaran, bunuh seorang budak, Nabi Khidir pun kata, aku dah cakap dah, kamu ni degil, kamu ni takkan boleh sabar dengan perbuatan aku. Masuk ayat yang ke-76, Nabi Musa tak minta maaf dah. Okay, maksudnya Nabi Musa tak pernah redha dengan perbuatan tu lah. Sebab dia tengok secara zahir kan. Dia tak tahu apa yang berlaku.
Jadi dia tak redha, dia tak kata aku minta maaf, minta maaf, tak ada. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita ni kadang nampak benda tu kesalahan, tapi kadang-kadang terlalu bersangka baik. Kadang-kadang terlalu bersangka baik. Mungkin guru ni buat benda betul ni, benda tu salah. Okay, benda tu salah, tapi bersangka baik. Sebab itu pada ayat 76, Musa tak minta maaf dah. Musa tak minta maaf dah. Terus Musa tanya kata apa? Kalau aku tanya kau lagi lepas ni, cukuplah. Lepas ni, kalau aku tanya lagi, engkau jangan bawa aku dah. Tu sahib ni. Jangan jadikan aku ni satu perjalanan dengan kau dah. Sebab apa? Cukup dah. Engkau ni memberi keuzuran kepada aku dah. Cukup. Okay? Musa tak minta maaf. Tapi Musa terus bagi kata dua. Kalau kamu buat, aku argue lagi, okey, kita berlepas dah. Kita berpisah. Okay? Kalau tak, kita masih lagi dalam perjalanan yang sama. Okay? Jadi, kalau tuan-tuan dalam menuntut ilmu, kalau tengok seseorang buat kesalahan, guru kita buat salah, tanyalah, kenapa buat salah? Salah ke? Tak salah. Tak salah. Tanya dia, kenapa dia melakukan kesalahan? Bukan kita diam kan, guru buat salah. Mungkin ada betulnya kot. Kan baru ni tuan-tuan saya tengok video. Saya minta maaf lah tuan-tuan kalau saya sebut secara terbuka lah. Kita kadang suka tengok anak kita belajar agama, belajar pondok. Tapi ada sekian-sekian tempat, tak kisahlah madrasah ke, pondok ke, mana-mana institusi. Kadang-kadang jadikan budak-budak ni macam macam hamba pun ya. Kalau nak bersalam tu sambil berlutut kepada guru, cium tangan. Guru buat macam ni sebab nak didik anak murid tu supaya hati dia tu sentiasa rendah kepada guru. Kalau kita sebagai parent ataupun pelajar, boleh tanya tak pada guru, kenapa kena buat macam ni? Bukankah Allah larang kita ni mempertuankan manusia kan? Tanya salah ke? Tak salah, tanyalah. Ni kadang-kadang kita diam. Benda-benda yang kita nampak macam tu, tak apalah, biarlah budak ni sentiasa bersangka baik dengan guru. Salah lah. Sebab itu pada ayat 76 ni, Nabi Musa tak minta maaf dah. Nabi Musa terus tanya. Dan dia kata, kalau aku masih lagi bertanya, kata dua, aku pisah dengan kau. Itu ketegasan lah. Okay? Dalam hal-hal yang kita rasa benda yang tak munasabah, kita terus boleh bertanya. Okey, baik. Ayat yang ke-77. Kemudian lepas dia dah pergi bunuh budak ni, dia turun perjalanan, fantalaqa, dia berjalan lagi, hatta idza atiya ahla qaryah. Sehinggalah kata Allah Subhanahu Wa Taala mereka sampai ke satu kampung, qaryah, kepada satu kampung. Istat'ama ahlaha fa abau an yudayyifuhuma. Okey. Kemudian penduduk kampung tu tak jamu mereka dengan makanan. Tuan-tuan bayangkan, dia dah dua perjalanan dah. Naik kapal seberang lautan, pergi satu tempat. Dia pergi bunuh budak ni, teruskan lagi perjalanan. Perjalanan ni jauh lah. Sudah tentulah mereka ni dalam keadaan kehausan, kelaparan, perjalanan jauh. Tapi orang kampung ni tengok Musa, tengok Khidir ni, seorang pun tak bagi jamu makan. Kalau ikut ayat ni disebut dua orang je. Disebut dua orang je. Wallahu a'lam, saya pun tak tahulah Yusha ni ikut ataupun tidak. Tapi kalau ikut ayat ni, Allah Ta'ala sebut tentang dua orang ni sahaja. Okey? Jadinya, dua-dua ni dalam keadaan, yelah, perjalanan jauh, kepenatan kan? Kepenatan. Tapi orang kampung ni, tak ada seorang pun jamu. Tuan, daripada mana ya? Bukan orang kampung ini kan? Nampak macam penat je, jamulah makan, tak ada. Jadinya, mereka ni tak dijamu minuman ataupun makanan daripada orang kampung. Fawajada fiha. Kemudian mereka bertemu di dalam kampung itu jidaran, ada satu tembok, yuridu an yanqadda, iaitu tembok yang nak runtuh, tembok yang nak runtuh dah, nak roboh dah. Fa aqamah, maka mereka dirikan, Khidir pergi dirikan tembok. Qala, maka Musa pun berkata, lau syi'ta latakhazta alaihi ajra. Lalu kata Musa AS, kalau kamu nak, mesti kita boleh ambil upah. Okay. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Apa maksud ayat ni? Tuan-tuan tengok perkataan Nabi Musa ni. Lau syi'ta latakhazta alaihi ajra. Kalau kamu nak, kita boleh ambil upah. Apa maksud ayat dia? Nabi Musa tak argue perbuatan Khidir. Sebab dah dua pengajaran kan? Dia tak argue. Tadi dia kata, kamu buat benda pelik lah. Pergi bocorkan sampan ataupun kapal. Kedua, dia kata kamu ni buat kemungkaran lah. Kali ketiga ni dia tak kata pun kau salah. Tapi apa yang Musa kata, dia kata kita boleh ambil upah.
Sebab kita buat macam ni, kita boleh ambil upah. Sebab mereka dalam kelaparan. Orang kampung tak bagi makan, tak jamu minuman. Jadi sebabkan kita dah berjasa pada kampung ni, kita dah bina balik tembok rumah dia, rasanya boleh kot kita minta sedikit jamuan makanan. Itu maksud Musa. Itu maksud dia. Upah kat situ, bolehlah minta, kita dah tolong kan. Mintalah sikit, apa salahnya. Dia tak argue. Qala hadha, maka kata Nabi Khidir, hadha firaq baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara aku dengan kau. Sebab Musa ni memang minta, Nabi Musa ni tutup mulut habis dah. Jangan tanya, jangan bagi arahan, jangan cakap apa-apa. Kau diam je, kau ikut je. Tapi Musa tak boleh tahan. Dia nak juga tanya. Ta'unabbi'uka, sekarang aku akan explain kepada kamu bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Iaitu aku akan ceritakan kepada engkau. Tuan-tuan tengok Allah menggunakan perkataan sa'unabbi'uka. Aku akan beritahu. Kat sini ada perkataan an-naba'. Patutnya Allah Ta'ala boleh guna perkataan sa'ukhbiruka, aku boleh khabar pada kamu. Tapi perkataan an-naba' ni adalah berita besar, benda besar. Sebab isu bunuh orang, isu bocorkan kapal, isu bina tembok ni isu besar lah. Sebab Nabi Musa tertanya-tanya apa benda yang dibuat. Sebab itu dia gunakan perkataan sa'unabbi'uka. Benda ni penting sangat. Itu beza tuan-tuan. Perkataan khabar dan perkataan naba'. Khabar berita, tapi berita kecil-kecil. Naba' berita besar. Kalau sekarang ni PRU tuan-tuan, ni naba'. Berita besar ni, berita utama. Itu naba'. Sebab itu para nabi disebut an-nabi, orang yang membawa berita besar. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Mereka saling bertanya-tanya tentang an-naba', satu berita besar. Al-azim, yang lagi besar. Itu Jadi Nabi Musa berkata, bita'wil, aku akan cerita kepada kamu tentang takwil. Sebab aku buat perkara tu, malam tastati', yang kamu tak boleh sabar terhadap apa yang telah aku lakukan. Barulah Khidir ni cerita apalah yang dilakukan olehnya daripada tadi tu. Dia explain. Tapi inilah hikmah Allah Ta'ala letakkan tuan-tuan. Kenapa sampai 3 peristiwa je? Kenapa Nabi Musa ni tak sabar? Sebab kalau Nabi Musa berdiam, takdir Allah Nabi Musa boleh sabar, diam. Boleh jadi tuan-tuan, habislah banyak kerja dakwah Nabi Musa tergendala. Jadi adanya ni adalah menunjukkan kita kerja dakwah berterusan. Cuma kita letakkan ada waktu berehat daripada dakwah untuk tambah ilmu. Sebab ada masa tuan-tuan, bila kita belajar, kita tenggelam dengan ilmu. Kita tak keluar berdakwah dah. Saya ramai sahabat kalangan pensyarah lah. Pensyarah. Saya minta maaf kalau ada pensyarah yang menonton lah. Ini tak pukul rata tuan-tuan. Tapi ada sebahagian. Dia tenggelam dengan kajian dia. Duduk dalam bilik dia, buat research, kejar KPI sebagai seorang lecturer. Kaji tu, kaji ni. Tapi bila tanya, tak ada turun dakwah ke? Dia kata, itu bukan level saya lah. Ada macam tu ini bukan level saya lah. Dulu saya mengajar, sekarang saya tak mengajar dah. Saya lebih seronok untuk terus buat research. Saya dapat KPI, saya naik jawatan, ada gaji. Saya rasa, ni semua fitnah ilmu. Dia rasa tenggelam dengan kajian-kajian yang buat. Kalau kamu nak tahu, bacalah saya punya research. Bukalah jurnal-jurnal, ada kajian-kajian saya. Kajian saya dibaca serata dunia, ramai orang dapat manfaat. Kalau kita kuliah-kuliah ni, kadang-kadang masyarakat dengar tak dengar je, kadang tidur. Dia mula macam tu. Jadinya, belajar-belajar, tapi dalam masa sama dakwah. Berapa ramai orang yang duduk di universiti, tapi tak keluar berdakwah. Jadi kerja ni berjalan. Kerja dakwah buat, kerja menuntut ilmu pun buat. Benda ni kena seiring lah. Jadi takdir Allah, Nabi Musa ni pisah dengan Khidir ni nak tunjukkan proses ni dia bersilih ganti. Berdakwah, belajar. Dakwah, belajar. Jangan terus sampai tenggelam. Terus dakwah tak belajar, salah. Terus belajar tak dakwah pun salah. Dia bersilih ganti. Itu pengajaran dia. Okey? Baik. Lalu ayat 79. Nabi Khidir pun explain. Kata Nabi Khidir, "Ammas safinah fakanat limasakin ya'lamuna fil bahr." Adapun kapal itu, kata Nabi Khidir ni, limasakin, dia adalah milik orang miskin, ya'malun fil bahr, yang bekerja di laut. Dia ambil penumpang, ambil upah, hantar makanan lah, itulah. Dia kerja transportation di laut lah. Dia kerja tu.
Fa'aradtu, maka aku bertujuan buat benda itu, an a'ibaha wa kana wara'ahu malik. Iaitu sebab di hadapannya nanti ada raja. Ya'khuzu kullas safinati ghasba. Iaitu raja ni akan ambil bahtera-bahtera yang elok-elok ni. Dia akan ambil secara batil. Dia akan rampas kapal-kapal orang miskin ni untuk jadi harta dia. Orang miskin ni biarlah, tak ada pendapatan. Hilanglah pendapatan dia. Jadi sebab itu aku bocorkan. Bila bocor, kapal ni ada kecacatan. Bila dia cacat, maka raja ni takkan ambil. Kadar bocor, dia boleh tampal, terus pergi bekerja balik. Itu tujuan dia. Maka Khidir ni dia explain lah apa sebab dia bocorkan. Hikmah dia sebab dia tak nak kapal ni dirampas oleh raja yang zalim. Nanti saya akan explain pada tuan-tuan. Kalimah ni saya tak nak explain dulu. Ada kalimah-kalimah tu kalau tuan-tuan perasan, dia memberi message perbuatan Khidir ni. Tak apa. Okey, itu pertama. Kedua, ayat 70, Khidir pun kata, wa ammal ghulam, adapun tentang budak yang aku bunuh tu, fakana abwahu mu'minain. Mak bapak dia orang mukmin. Apa? 80 Saya sebut ayat apa? 70. Minta maaf. Terima kasih. Okey, pada ayat 80, dia kata tentang budak yang aku bunuh tu, bapak dia dua-dua mukmin, mak bapak dia. Fa khashina, maka kami takut. Aku takut. An yurhiqahuma, yang mana tughyanan wa kufra. Aku takut dua-dua mak bapak dia menjadi tughyan. Dia menjadi tughyanan wa kufra. Ada dua. Dia jadi sesat dan dia jadi kufur. Jadi sebab itu aku bunuh budak ni. Sebab apa? Sebab ilmu yang ada pada Khidir, budak ni akan membesar, dia akan rosakkan mak bapak dia yang mukmin. Kan biasa macam tu tuan-tuan. Sebab seorang anak, mak bapak ni jadi sanggup buat apa sahaja untuk memenuhi kehendak anak. Ambil rasuah, sebab anak nak itu, nak ini. Dia tunaikan kan tuan-tuan. Sebab anaknya jadi fitnah kepada dia. Dia sanggup buat apa sahaja. Jadi ilmu yang ada pada Khidir, mak bapak dia yang mukmin akan berubah menjadi kafir sebabkan anak ni. Dan dia pun bunuh budak ni. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan menyebutkan ibu pada budak ni sedang mengandung juga masa tu, pregnant. Dan dia pregnant adalah seorang anak yang soleh. Ini Musa tak tahulah, tapi ilmu yang Allah berikan kepada Khidir dalam masa sama. Yang anak yang bakal jadi jahat ni dah dibunuh, ada seorang lagi anak dalam perut ibu dia akan dilahirkan dan anak itu adalah anak yang soleh. Okey. Sebab inilah nak beri pada kita ilmu ni, kita tak tahu. Ilmu ni banyak benda kita tak tahu. Kita rasa kita tahu tapi banyak tak tahu. Kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar, kenapa Allah datangkan Musa, orang yang paling alim dalam bidang syariat dia, tapi Allah datangkan Khidir sebab Allah nak kata kebenaran tu datang dalam banyak tempat. Kadang kita fikir kita je betul, orang lain semua salah. Jadi Allah nak didik. Ilmu ni boleh jadi banyak tempat betul. Dia datang daripada banyak-banyak jalan. Jadi janganlah kita belajar dengan satu jalan je. Belajar semua jalan. Belajar habis-habisan. Nanti bandingkanlah mana yang baik, mana yang buruk. Okay. Kemudian ayat 71. Fa'aradna, dan aku mahulah ayyubdilahuma, mana yang ibu bapa nanti digantikan rabbuhuma khaira, iaitu dengan gantian yang lebih baik daripada Allah, minhu zakatan wa aqrabu ruhma, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana digantikan anak yang lebih baik, yang mana anak tu lebih suci daripada anak yang dibunuh ni, dan lebih dalam kasih sayang ibu bapanya kepada anaknya. Itu antara hikmah dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ambil masa sikit ya, saya nak explain nanti apa sebab dia. Kemudian pada ayat 82, wa ammal jidar, dan berkaitan tentang tembok yang kita bina tu, fakana lighulamaini yatimaini, dia adalah ada dua orang budak yang dua-duanya yatim fil Madinah, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzun, di bawah tembok itu adanya harta yang tersimpan untuk kedua-dua anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah, yang mana dua-dua mak bapak yang telah meninggal tu dia adalah orang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kata Nabi Khidir alaihissalam, aku buat macam tu adalah sebabnya Tuhan kamu mengkehendaki supaya mereka ni sampai ke usia dewasa dan mampu untuk keluarkan simpanan-simpanan tersebut.
rahmatan min rabbik, dan itulah rahmah daripada Tuhan kamu. Wa ma fa'altuhu an amri, dan demikianlah dan bukanlah aku melakukan menurut kemahuan aku. Zalika ta'wil, demikianlah ta'wil ma lam tastati' alaihi sabra. Itulah tujuan perbuatan aku yang kamu tak sabar kepadanya. Okey. Saya nak bagi clue je pada tuan-tuan. Saya takkan explain dulu. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Tuan-tuan tengok jawapan Nabi Khidir ni. Ayat 79, Nabi Khidir menggunakan perkataan fa'aradtu. Fa'aradtu. Okey. Aku berkehendak ataupun aku nak, dia gunakan perkataan aku. Kemudian pada cerita tentang Ghulam, budak yang dibunuh tu, Khidir kata apa? Fakhashina, aku takut. Dia gunakan kami, minta maaf. Kami takut. Fa'aradna, ayat 81. Dan kami nak. Tadi dia guna aku. Masa dia bocorkan kapal. Masa dia bunuh budak tu, dia gunakan perkataan kami. Dan pada cerita tembok tu, langsung dia tak sebutkan perkataan aku ataupun kami. Tetapi dia menyebutkan perkataan fa'arada rabbuk, itu kehendak Tuhan kamu. Kenapa tuan-tuan? Jawapan ni kita akan jawab minggu depan. InsyaAllah. Itu antara, itulah hikmah jawapan dia yang akan jadi pengajaran dalam kisah ini. Okay? Penggunaan kalimah tu berbeza-bezalah. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya berhenti dekat sini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis kita dan mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Kita sentiasa dibimbing dengan Al-Quran, terus belajar dan terus kita beramal dengan kandungan Al-Quran. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.